Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, pagi ni kita teruskan lagi dengan masuk bab baru iaitu bab 7 berkaitan dengan tenaga dan kerja. Okay, so pagi ni kita akan fokus kepada subtopik 7.1 iaitu kerja, tenaga dan kuasa, di mana objektif pagi ni kita nak belajar mengenai definisi ataupun apakah maksud kerja, tenaga, kuasa serta beberapa pengiraan lah. Okey, beberapa pengiraan bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan kerja, tenaga dan juga kuasa. Okey. So, cikgu harap awak semua bersedia dengan buku teks sebagai bahan rujukan utama kita pada pagi ini. Kita pergi kepada perkara yang pertama iaitu kita panggil sebagai kerja. Okay. So kerja, kalau kita faham secara umumnya, kerja maksudnya buat something lah. Okay. Buat something mesti kena ada tenaga. Mesti ada tenaga, mesti ada daya supaya kerja tu dapat dilakukan dengan sempurna. Okay. So apa maksud kerja? Okay. So kerja adalah sesuatu yang didefinisikan kerja ataupun kata ringkasnya adalah W atau dalam bahasa Inggeris kita panggil work. Okay. Kerja didefinisikan sebagai hasil darab daya dan sesaran. Okay. Ataupun syarat utama bagi kerja. Okay. Syarat utama bagi kerja kena ada daya F iaitu force, kena ada sesaran ataupun jarak lah. Okay, di mana hasil darab dia, hasil darab di antara kedua-dua ni kita panggil sebagai work ataupun kerja. Okay, untuk unit SI bagi kerja, okay, daya dia punya unit adalah Newton ataupun N. Manakala jarak adalah kita ukur dalam meter ataupun M. Okay. So unit SI bagi kerja adalah Newton meter ataupun sama juga kita gantikan dia dengan J. Maksudnya Joule. Okay. So Newton meter sama juga dia punya unit SI adalah J ataupun Joule. Okay. Maksud Joule adalah kerja yang dilakukan apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter. Okay. Dalam meter, dalam arah daya. Alright. Kita pergi kepada contoh yang ringkas lah. Okay. So kita lihat contoh aktiviti B di mana ada seorang budak yang menolak troli sejauh 5 meter. Okay, maksudnya troli ni bergerak sejauh 5 meter. Ada sesaran ataupun adanya perubahan jarak dengan daya 10 Newton. Okay. So dia ada jarak ataupun sesaran ataupun perubahan kedudukan dengan daya sebanyak 10 Newton. Okay. So untuk gambar rajah B berlaku suatu kerja dekat sini. Kenapa kerja? Sebab dia memenuhi syarat di mana kena ada daya, kena ada sesaran. Okay. So maksudnya kerja ni awak buat something. Okay. Awak buat sesuatu baru kita panggil kerja. Okay. Untuk gambar rajah C. Menarik laci sejauh 30 cm dengan 2 Newton. Okay. So kita nampak laci ni ditarik.
Okey, ada perubahan jarak ke? Ada perubahan kedudukan ke? Ya, ada perubahan kedudukan. Maksudnya laci ni terbuka sebanyak 30 sentimeter. Okey, macam mana laci ni boleh terbuka? Mesti ada orang yang tolong bukakan dia dengan daya tarikan sebanyak 2 Newton. Okey, untuk gambar rajah aktiviti C, adakah kerja sedang berlaku dalam aktiviti C? Ya, suatu kerja sedang berlaku bagi aktiviti C sebab dia memenuhi syarat bahawa berlakunya perubahan kedudukan apabila daya dikenakan ke atas suatu aktiviti. Okey, sebelum kita pergi kepada aktiviti pengiraan kerja, cikgu nak tanya satu soalan. Okay, awak boleh tengok gambar rajah ni, cabaran minda. Okay, dalam gambar rajah ni, kita lihat seorang lelaki sedang menolak dinding. Okay, persoalannya, adakah kerja sedang berlaku dalam situasi yang ditunjukkan dalam gambar ini? Okay, awak rasa orang tengah tolak dinding. Adakah kita panggil kerja sedang berlaku dalam gambar rajah ni? Tak. Fatini kata tak. Betul. Memang tak berlaku kerja. Kita tak panggil budak lelaki ni sedang melakukan kerja. Kenapa? Sebab bila dia tolak dinding, dia memang kenakan daya tolakan. Dia ada tenaga. Tetapi tidak ada perubahan jarak. Tidak ada perubahan kedudukan. Maksudnya dinding ni tak bergerak. So bila tak ada pergerakan, tak ada perbezaan jarak, maka tidak berlakunya kerja bagi situasi dalam gambar rajah ni. Alright, so dah faham lah. So yang pertama kita dah faham apa dia konsep kerja. Kita pergi kepada aktiviti yang kedua. So aktiviti yang kedua, apakah contoh-contoh jalan pengiraan yang melibatkan aktiviti kerja? Okay. Contoh tadi kita ambil gambar rajah B tadi kan. Okay, gambar rajah B. Okay. So dia memenuhi syarat, ada daya, ada jarak ataupun sesaran. Okay. So agaknya berapakah nilai kerja yang sedang berlaku bagi aktiviti B? Okay, kita ambil balik rumus ni. W sama dengan F darab S. F berapa? Okay, F adalah Newton. Kita kena ingat bahawa mesti dalam unit Newton. S mesti dalam meter. So kedua-duanya dah memenuhi syarat. So awak ambil saja nilai dia. Okay, daya adalah 10 meter, 10 Newton. Jaraknya adalah 5 meter. Terus gantikan dalam rumus W sama dengan F darab S. So F 10, S adalah 5. Jawapannya adalah 50 Joule. Okay. Untuk gambar rajah C. Okay. Laci bergerak sejauh 30 cm. Okay. Untuk syarat mengira nilai kerja, kita kena cari nilai dia dalam meter. Tapi dalam soalan dia bagi nilainya dalam sentimeter. So tukarlah. Okay, kita ingat 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. So tukar cm, tukar kepada meter, awak kena bahagi dengan 100. Okay. Lihat kat sini, daya dia memang disiap bagi dalam 2 Newton. Sesaran, kalau tadi 30 cm tukar kepada meter, dia akan dapat nilai 0.3 meter. Okay, bila semua dah dalam unit yang betul, baru kita
kira, kita gantikan nilai dalam rumus, maka dapatlah jawapan dia 2 Newton darab dengan 0.3 meter bersamaan dengan 0.6 Joule. Okay, boleh faham setakat ni? Okey, sebelum cikgu terang mengenai tenaga dan kuasa, kita jawab soalan ni dulu. 2 soalan je. Soalan A dan juga soalan B. Cikgu bulatkan dulu mana-mana key point dia. Rumus dia. Okay, siapa yang dah kira boleh bagi jawapan sama ada buka mic ataupun dekat ruangan chat. Okay, soalan A, seorang pekerja menolak kereta sorong yang berjisim 12 kilogram. Okay, so 12 kg awak kena tukar dulu ke dalam unit Newton. Di mana 1 kg bersamaan dengan 10. Okay, yang ni 15 meter memang dah betul dia punya unit. Awak boleh darab macam biasa. Okay, berapa jawapannya? Ada yang dah kira? Berapa dapat jawab? Nilai dia? 1800 Joule. Okey, tepat sekali. Maksudnya, okay, Fatini jawab 1800 Joule. Okay, terima kasih Fatini. So, F ni adalah daya di mana 12 kg didarab dengan 10 dulu. Sebab semua benda yang ada dekat bumi mempunyai daya tarikan graviti. Okay, tukar kepada Newton. Darab dengan S ni adalah jarak, memang dah betul dalam unit meter. So, jawapannya adalah 1800 Joule. Okay, soalan B. Okay, untuk soalan B, kalau tadi gambar rajah A, dia ada seorang je. Okay, dia bawa beban dengan troli ni. Tapi untuk soalan B, Melly mempunyai berat 45 kg ditambah dengan berat buku ni 3 kg. So, awak kena ambil kira, kedua-dua beban yang ada. Kedua-dua jisim. Okay, soalan B, berapa?
Fatini seorang je ke dalam kelas ni? Yang lain mana? Okay, berapa jawapan? Siapa yang boleh kongsi? Boleh share? Boleh type dalam ruangan chat ataupun buka mic. kg tu kena tukar ke kg kena tukar kepada Newton. Awak tambah dulu 45 tambah 3 kilogram. Lepas tu kena darab dengan 10 Newton. Cuba baru Naim. Amir Zakwan jawab 1200 Joule. Okey, betul. Tepat sekali Amir Zakwan. So maksudnya untuk F ni, okay, mesti dalam Newton. Okay, tapi sekarang ni gambar Raja ni, budak ni bawa beban. So kena kira sekali lah beban termasuk buku. So 45 tambah 3. Jadi 48. Kan? Okay, 48 kg darab dengan 10 Newton daya tarikan graviti. Baru darab dengan S iaitu jarak 2.5 meter. So jawapannya adalah 1200 Joule. Betul lah tu Amir Zakwan. Alright. So untuk kerja, cikgu rasa awak dah faham macam mana nak buat pengiraan. Kita pergi kepada subtopik yang seterusnya iaitu okay, semua faham Okay, sekarang kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan tenaga. Okay. Kalau tadi kerja, cikgu ulang balik. Kerja adalah hasil darab di antara daya dengan sesaran. Di mana kita akan dapat unit SI-nya adalah Newton meter ataupun Joule. Joule ni. Okay. Tapi sebenarnya kalau orang tanya, berapa nilai tenaga bagi aktiviti-aktiviti ni? Okay, sebenarnya kalau orang tanya pasal tenaga pun sama. Di mana maksudnya tenaga sama nilai dengan kerja yang dilakukan. Okay, maksudnya ada kerja bila orang tu bagi tenaga untuk melakukan sesuatu kerja. Okay, so kalau tenaga sama nilai dengan kerja. Sama ada daripada segi maksud ataupun daripada segi pengiraan dia. Okay, so untuk tenaga sama je dengan kerja. Sekarang kita pergi kepada kuasa. Ini last ni. So kuasa ataupun kata ringkas dia P, power. Maksudnya kadar melakukan kerja. So bila kadar mesti melibatkan masa. Okay, maksudnya cepat ke, laju ke, dia punya kerja yang dia buat dalam masa yang tertentu. Okay, so kuasa dia punya rumus, mesti awak tahu berapa nilai kerja yang dilakukan. Okay, untuk kuasa, step pertama kena tahu kerja, baru kita bahagikan dengan masa yang diberikan. Okay, so masa kita mesti ambil dalam saat. Kena ingat tu. Masa kena ambil dalam saat. Kalau dia bagi minit, kena tukarlah. Contoh, 1 minit. Kena tukar di dalam saat. Kalau dia bagi 1 jam, kena tukarlah 1 jam, tukar kepada minit, baru tukar kepada saat. Okay. So syarat dia, kena tukar kepada saat untuk masa. So langkah pertama, untuk cari nilai kuasa, kena kira dulu berapa kerja yang dilakukan. Unit SI bagi kuasa ialah watt.
ataupun W. Okay. Alright. Macam mana kita nak buat pengiraan dalam mencari berapa dia punya kuasa ni, berapa power dia ni. Nak tahu hebat ke tak hebat. Okay, contoh gambar rajah D. Monyet sedang memanjat pokok. Okay, yang pertama kita kena tengok daripada segi kerjanya. Adakah kerja berlaku dalam aktiviti panjat pokok? Ya, sebab ada perubahan jarak daripada bawah ke atas sebanyak 3 meter. Nak panjat pokok, kena bagi tenaga ataupun daya. Banyak mana? 50 Newton. Okay. So soalan sekarang ni, berapa kuasa monyet ni yang perlu ada supaya dia dapat memanjat pokok kelapa daripada bawah ke atas dalam masa 20 saat. Okay, so dia punya unit pun dah siap-siap dalam saat. Dia punya daya pun dalam Newton. Dia punya sesaran pun dalam meter. So semua unit dah dalam nilai yang betul. Jadi kita terus darab. Okay. Untuk aktiviti D tadi, jalan penyelesaian dia, berapakah kuasa yang dilakukan oleh monyet tadi untuk memanjat pokok kelapa. Okay, ingat balik, untuk kuasa dia punya rumus adalah kerja per dengan masa dalam saat. So step pertama kena kira kerja dulu. Ingat balik, kerja apa dia? Kerja adalah F darab S. Okay. So langkah yang pertama, dia buat, kita cari dulu nilai kerja. F darab S. F tu berapa? F tu adalah 50. S berapa dia punya jarak? S tu adalah 3 meter. Okay, kita cari dulu nilai dia, kita dapat 150 Joule. Okay, baru kita settlekan nak cari kuasa. Di mana kuasa kerja tadi per dengan masa. Okay, 150 bahagi dengan 20 saat, maka jawapannya akan dapat 7.5 watt. Okay. Kita lihat contoh yang terakhir iaitu contoh aktiviti F. Okay. Contoh aktiviti F pun sama, dia dah bagi siap-siap dalam Newton dengan jarak 1 meter dalam masa 0.5 saat. Okay, langkah pertama, kalau nak cari kuasa, kita kena cari kerja dulu. Okay, so langkah pertama, kerja. 150 Newton darab dengan 1 meter dapat 150 Joule. Langkah kedua, baru cari kuasa, di mana work 150 Joule bahagi dengan masa dalam saat. So ni 0.5 saat, maka jawapannya kita akan dapat 300 watt. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, kalau tak ada, latihan lagi 2 soalan. Mana pergi? Okay, jawab soalan A dan juga B. Cikgu buat kata kunci dulu.
Siapa yang tak ada ilham? Okey, Amir Zakwan jawab 3,000. Fatini pun jawab 3,000. Ya, jawapannya adalah 3,000 watt. Okey, so kita cari dulu work di mana F tu dia bagi dalam kg tapi kena tukar dulu dalam Newton. So dia akan jadi 600 darab dengan 10 darab dengan jaraknya 15 meter per dengan masa sebanyak 30 saat. So jawapannya adalah 3,000 W ataupun watt. Okay, soalan B. Badrul Naim, Fatimi, Amir Zakwan jawab 5740. Ya. So jawapannya adalah 5740 watt di mana untuk kerja dia dah bagi siap-siap dalam Newton. So 5,600 darab dengan jarak 20.5 per dengan 20 saat. So jawapannya adalah 5740 watt. Okey. So, cikgu rasa awak dah boleh jawab soalan mengenai kuasa dan juga kerja. Okay, kena ingat tenaga, kalau ditanya tenaga adalah bersamaan dengan kerja. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, latihan untuk pagi ni awak kena buat soalan latihan formatif 7.1 daripada buku teks muka surat muka surat 215. Jawab semua soalan 1, 2, 3, 4 dekat-dekat buku tulis ataupun dekat kertas kalau tak ada buku kerja. Okay, salin, jawab, kemudian upload dekat Google Form yang cikgu bagi dekat grup WhatsApp. Okay, siap-siap jawapan, lepas tu ambil gambar, lepas tu upload. Tapi andai kata awak tak tahu nak jawab soalan tu, tak apa, tinggal kosong je. Benda tu kita akan bincang kemudian. Okay, jangan jawab, hantar je dan cuba buat. Alright, kalau tak ada soalan, cikgu rasa itu saja untuk pagi ni. Cikgu ucapkan terima kasih dan tahniah kepada yang berjaya join kelas ni, yang cuba buat latihan.